أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بدعوته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat iman dan Islam dan kelapangan waktu dan kesihatan yang masih lagi Allah kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah dapat sama-sama lagi kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita ini merupakan satu majlis yang mendapat keampunan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk berkatinya, marilah kita sama-sama memulainya dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jadi insya-Allah malam ni kita masih lagi sambung pada tajuk kita sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih yang kita tahu merupakan sunat muakkad, tak sampai tahap wajib, cuma menjadi sunat yang sangat dituntut. Jadi malam ni kita bincang masih lagi pada perbahasannya pada pertemuan yang lepas, bagaimana kita dah baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Iaitu bagaimana tuan kitab kita ini meletakkan suatu ayat daripada surah Al-Baqarah, dan setiap perbuatan baik yang kamu sediakan untuk diri kamu terlebih dahulu, bagaimana akan kamu dapati ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa dia? Sebagai suatu bentuk taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan kitab kita ini nak nyatakan bahawa di bulan Ramadan apa yang kita bincang, salah satu perkara yang disunatkan, mungkin ada ulama menyatakan bahawa man aqama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Salah satu penafsiran ulama dalam hadis itu ialah qama, di situ ialah mendirikan malam-malam pada Ramadan, antaranya ialah dengan solat sunat tarawih. Jadi kita dah sebut tarawih daripada perkataan tarwih, solat yang bentuknya rehat. Tapi kadang-kadang tak jadi rehat. Pasal apa? Dia kata tak sempat nak kejar imam. Jadi sebab apa? Imam kadang-kadang tak tahu nak ke mana dia, cepat sangat. Dari segi apa? Rukunnya. Jadi sebab itulah bagaimana kita dah lihat pesanan tuan kitab kita ini, iaitu bagaimana pertemuan yang awal ni tuan kitab dah bahaskan bahawa ulama dahulu, para salafus soleh, seboleh-bolehnya mereka pada tarawih itulah cara mereka untuk khatam Al-Quran dengan nisbah, kerana Ramadan itulah juga antaranya bulan diturunkan Al-Quran. Dan insya-Allah pada akhir tajuk ini, tarawih ini, kita akan baca hadisnya. Jadi yang menjadi masalahnya mungkin kita dah sebut 8 ke 20, 8 ke 20, tambah dengan witir 11 ke 20. Jadi yang jadi masalahnya yang pertikaikan 8 20 tu dia tak buat dah. Itu yang masalahnya. 8 pun tidak, 20 apatah lagi kadang-kadang 4 dah tak ada dah. Itulah yang mempertikaikan. Jadi pentingnya hadis ini insya-Allah kita akan baca. Jadi kata tuan kitab kita ini,
iaitu kita ambil pada perkataan di bawah penafsiran daripada ayat yang kita baca tadi. Barang siapa yang tidak berpeluang untuk mengikut jejak langkah para salaf dengan amalannya, apa dia? Maknanya mengkhatamkan satu Al-Quran pada malam-malam, iaitu pada solat sunat tarawih pada malam-malam di bulan Ramadan, iaitu kata tuan kitab kita ini, maka hendaklah berhati-hati jangan sampai terlalu meringan-ringankan solat tarawih itu. Jadi kalau tak mampu, janganlah hingga menyebabkan apa dia? Ini dia, hingga menyebabkan ruh daripada tarawih itu tak ada. Sedangkan tarawih inilah yang kalau kita lihat, kita hanya jumpa sebulan sekali saja pada bulan Ramadan. Dan kita dah nyatakan berkatnya, hikmahnya bulan Ramadan, kadang-kadang orang yang tak pernah solat pun akan solat. Sebab apa dia kata tak boleh ada solat tarawih? Walaupun kadang-kadang isyak dia tak berjemaah tapi dia berjemaah tarawih. Itu pelik tapi benar. Jadi itu alhamdulillah lah, mungkin berkat Ramadan. Tapi pentingnya alhamdulillah, biasanya rumah-rumah Allah akan dikunjungi. Tapi yang kita nak bincang di sini, kata tuan kitab ini, kalau tak mampu, apa yang kena kamu jaga? Iaitu sebagaimana yang sering dilakukan, maknanya yang sering diringankan, dicuaikan oleh siapa? Oleh kebanyakan orang jahil. Waliyazubillah. Sebenarnya sebab apa? Mungkin tak tahu dengan hikmah, dengan fadilah, dengan kelebihannya. Kerana kata tuan kitab kita ini, sehingga ada sesetengah mereka meringankan sesuatu rukun yang wajib dalam solat itu, seperti meninggalkan tuma'ninah pada rukuk dan sujud. Jadi kita dah nyatakan 4 keadaan dalam rukun fi'li. Ada tuma'ninah yang kita dah bincang dalam bab solat dulu. Jadi sekiranya dia solat itu, walaupun itu solat sunat, kalau meninggalkan tuma'ninah pada 4 keadaan yang kita dah bincang sebelum daripada ini, contoh tuan kitab kita sebut, iaitu contohnya pada rukuk dan sujud, maka tidak ada guna solat yang dia dirikan. Sebab apa? Tidak sah. Sebab kita dah nyatakan cara untuk nak capai tuma'ninah senang saja. Contohnya bila kita i'tidal, bila kita rukuk, bila kita sujud. Sebab itulah disunatkan membaca lafaz-lafaz tasbih pada rukuk, pada sujud, dan menyebutkan perkataannya yang sedemikian itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sebab apa? Secara tidak langsung bila kita membaca, walaupun perkara itu sunat, secara tak langsung kita telah melengkapi satu rukun, iaitu yang disebut adanya tuma'ninah. Tapi berbeza kalau kita lihat bagaimana mazhab Hanafi, dia tak apalah, sebab dia tak ada apa tuma'ninah. Kadang-kadang ada yang terikut lah juga. Syok dia kata semayang bulan puasa kebetulan apa, pergi jalan tar pergi beli baju raya dia kata best solat di Masjid India. Sebab apa? Ringkas tak ada tuma'ninah. Jadi kalau kita bermazhabkan Syafi'i, kalau kita ikut juga tanpa tuma'ninah, maka solat kita tidak sah. Sebab apa? Kerana 4 rukun yang kita dah nyatakan sebelum daripada dia ada tuma'ninah. Apa makna tuma'ninah? Berhenti sekejap, sekadar lafaz subhanallah. Jadi kalau kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun yang bacaan-bacaan sebelum daripada yang kita nyatakan, maka secara tidak langsung kita dah melengkapi tuma'ninah. Jadi sebab cuba kita bayangkan, kalau kita membaca lafaz-lafaz itu dengan mulut membaca tapi hati mengingat maknanya, lagi-lagi lah rasa seronok bila kita solat. Sebab apa? Hati kita akan khusyuk, tidak dilalaikan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, al-a'la, yang maha tinggi kekuasaanmu ya Allah, wa bihamdi, dan bagimu segala pujian. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maha tinggi, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Cuba lihat, kalau kita baca dulu antara 2 sujud itu, Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, penuh dengan doa. Kalau kita baca dan kita ingat maknanya, Allah cukup indah. Sebab apa? Dalam keadaan kita memohon dengan Allah. Sebab itulah istilahnya kata ulama, as-salatu ad-du'a. Apa makna solat? Maknanya permohonan.
seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tuan kitab kita ini, ingat, bila kamu solat tarawih, kamu kena jaga. Sebab apa? Antara yang aku nyatakan ini. Sebab apa? Kerana terlalu cepat ataupun tidak memerhatikan bacaan Al-Fatihah wal-iyazubillah. Kadang-kadang Fatihah bila dia nak sambung, hujung sambung itu tidak melengkapi sebagaimana yang diajar Jibril kepada Nabi SAW. Maka Fatihah itu rukun antara rukun qauli, tak kena buat, menyebabkan solat tidak sah. Jadi sebab itulah kata tuan kitab kita ini, sedangkan yang kita nak ialah tarawih kita Ramadan itu suatu solat, maknanya kita menghidupkan Ramadan penuh dengan ganjaran daripada Allah, tiba-tiba sebaliknya ditolak. Jadi sebab itulah kata tuan kitab kita ini, perkara ini perlu diperhatikan. Okey, antaranya ialah kata tuan kitab kita ini, iaitu juga tidak memerhatikan bacaan Al-Fatihah, yang mana kita lihat Fatihah ini adalah apa dia? Merupakan rukun daripada rukun qauli, yang mana harus dilakukan kerana kata tuan kitab kita ini inginkan segera selesai. Sebab apa? Tak lain tak bukan kerana apa dia nak cepat selesai. Wallahu alam, tak tahulah sebab apa. Sedangkan kalau kita lihat, sembahyang itulah cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan, dalam urusan kita seharian tiba-tiba 5 kali sehari, dan bulan Ramadan Allah tambahkan lagi bentuk pengaduan kita. Bila bulan yang penuh diberkati, maka kata tuan kitab kita ni, isilah peluang kamu di bulan yang mulia, kerana ada suatu ancaman hadis Rasulullah SAW. Sesiapa yang berada dihidupkan pada bulan Ramadan, tiba-tiba amalannya tidak diterima Allah pada bulan Ramadan, maka dia sesungguhnya daripada kalangan mereka yang mendapat kerugian bukan sekadar dunia, tapi rugi di hari akhirat. Jadi kata tuan kitab kita ini, perkara inilah yang perlu diperhatikan. Sebab apa tadi? Kerana inginkan segera selesai, maka mempermudahkan tumakninah pada sujud dan rukuk, dan meringankan pada bacaan Al-Fatihah. Okey, seterusnya kata tuan kitab kita ini, maka jadilah ia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang bukan bersolat, iaitu bersembahyang, sehingga mendapat pahalanya, iaitu tak ada nilai. Sedangkan bulan Ramadan digandakan, akan digandakan amalan sunat sebagai amalan fardu. Bahkan amalan fardu digandakan seakan-akan 70 amalan fardu pada hari bulan-bulan yang selain daripada bulan Ramadan. Jadi tak adalah nilaiannya. Kata tuan kitab kita ini terlalu amat rugi. Okey, seterusnya, dan bukan bagaimana dikatakan juga oleh tuan kitab kita ini, iaitu bagi yang meninggalkan solat sampai bagaimana tadi yang kita nyatakan, mengaku berjaya dalam dan terselamat dari gangguan. Iaitu kata tuan kitab kita ini apa? Yang nak dinyatakan di sini kata tuan kitab kita ini ialah, apabila seseorang itu mencuaikan keadaan yang aku nyatakan, sebenarnya dia daripada kalangan mereka yang alpah dan lalai dari segi hikmah yang sepatutnya dia mengisi peluang itu dengan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu sebab apa? Boleh mengaku cuai dan alpa dan terselamat dari gangguan diri dari hal-hal seumpama ini, yang mana boleh terjadi disebabkan tipu daya syaitan terhadap orang-orang mana yang melakukan perkara ini. Sebenarnya tidak lain tidak bukan sebab apa? Mereka ini tertipu dengan tipu daya syaitan. Sebab itulah yang kita dah nyatakan, walaupun bulan Ramadan itu bulan bagaimana sufidat asyayatin, syaitan itu diikat, wasulsilat asyayatin, tapi kadang-kadang dalam hal ini
sekian banyak mereka yang mengalpakan, melalaikan, dan secara tak langsung maka mereka tergolong daripada kalangan yang lupa dan alpa, lalai tentang apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya, syaitan memasang perangkap terhadap orang-orang yang beramal itu sehingga amalannya batil. Amalannya batil dan tertolak. Maknanya tidak ada nilai yang langsung. Maknanya lepaslah tanggungjawab dia. Kalau solat itu solat fardu, dan amalan sunat itu bagaimana kita nyatakan bahawa bila tibanya Ramadan, yang kita nyatakan hadis tadi, man aqama ramadhana imanan wa ihtisaban. Sedangkan bila dia mendirikan malam-malam Ramadan itu, salah satu pengisiannya dengan amalan solat tarawih yang kita bincang pada tajuk kita ini, maka bila dia terlalai, solatnya tidak sah, maka sebenarnya dia termasuk daripada kalangan mereka yang tertipu dengan tipu daya syaitan, dan solatnya jelas batal dan tertolak. Maknanya apa dia? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Rukun solatnya tidak dipenuhi. Jadi di sini kata tuan kita ini, kita dah nyatakan sebelum daripada ini bahawa perhatikanlah terutamanya rukun-rukun yang dinyatakan oleh tuan kitab kita ini tadi, iaitu dalam bentuk tumakninahnya dan Fatihah. Jadi mungkin sekarang tak terjadi. Kalau dulu biasanya ada macam mana terkejar-kejar, tidak ada tumakninah, lepas tu Fatihah pula senampas rakaat pertama walaupun 20 ditambahkan dengan 3 witir itu, kadang-kadang seakan-akan 20 sama dengan 8 sebab apa? Yang dibacanya cepat. Pada rakaat kedua itu qul a'udzu birabbil nas. Jadi sedangkan Quran itu ada berapa? 114 surah, 30 juzuk. Jadi sebab itulah alhamdulillah mungkin sekarang kita dah lihat, walaupun kita sendiri tidak hafiz, tidak apa, tapi bagaimana kaedahnya semua surah masjid, kalau yang tidak diimamkan oleh imam yang hafiz, maka seboleh-bolehnya mereka mempelbagaikan ayat yang dibaca. Sebab apa? Nak menunjukkan bahawa itulah dia tadi, roh kepada tarawih itu. Bagaimana pada awalnya tuan kitab nyatakan bahawa salafus soleh, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka seboleh-bolehnya khatam bacaan Al-Quran di dalam solat sunat tarawih mereka. Okey, jadi jelas kata tuan kitab kita ini apa dia? Bahawa solat itu akan batal dan tertolak, padahal ia mengerjakan amalan itu. Awaslah diri kamu dari hal-hal seumpama itu. Apa dia tadi? Yang menyebabkan solat tidak sah. Jadi walaupun solat itu solat sunat, tapi bila tidak sah, rugi, kata tuan kitab kita. Sebab apa? Sepatutnya kamu meraih ganjaran daripada Allah yang digandakan dengan ganjarannya, tiba-tiba ia tidak diterima oleh Allah. Apatah lagi ini adalah bulan yang Allah gandakan amalan seseorang hambanya. Okey. Jadi kata tuan kitab kita ini, dan berjaga-jagalah dari tipu daya syaitan, wahai sekalian kaum muslimin. Jadi sebab apa? Kerana dengan nak cepat, nak apa tadi, itulah dia. Sedangkan kalau dia kalau dilihatnya lepas tarawih tak ada kerja juga. Tak ada kerja yang dia buat. Kalau nak kata ada sebab yang menyebabkan dia perlu tergesa-gesa, itu pun dah tak, tapi tak ada juga. Jadi kata tuan kitab kita ini, jadikanlah tarawih ini sebagai suatu benda yang benar-benar amalan sunat kamu, yang hanya kamu kerjakan pada bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya, sembahyang tarawih yang sempurna, kata tuan kitab kita ini, sama seperti solat fardu lainnya, yang mana harus didirikannya dengan baik. Samalah, walaupun hukumnya solat sunat yang dikatakan sunat muakkad, samalah. Kalau kamu mengerjakan solat itu dengan segala tertibnya, dengan rukunnya, kesempurnaannya, maka samalah juga. Walaupun ia bertaraf statusnya sunat, tetap juga sama, kata tuan kitab kita ini. Sebab apa? Kaedahnya kerana apabila kita mengerjakan ibadah,
maka tak lain tak bukan yang kita nak ialah apa dia? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tuan kitab kita ini, perkara ini perlu diperhatikan, iaitu harus ditunaikan dengan baik, iaitu dari segi bacaannya, berdirinya, iaitu qiyamnya, bacaannya, rukuknya dan sujudnya. Tiba-tiba tak masuk akal, bila solat sunat maka diambil mudah, sedangkan walaupun ianya sunat, tetap ia merupakan suatu bentuk pengorbanan, pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakanlah, kita sekarang ni hari dah 8 jadi tak lama lagi minggu depan nisfu Syaban nisfu ni separuh. Ahmad nisfu tu Ahmad separuh ke? Wallahu a'lam. Nisfu Syaban, nisfu Syaban. InsyaAllah kita sempat nanti kita akan baca sedikit hadis nisfu Syaban, sebab mungkin minggu depan cuti kita baca okey. Jadi kata tuan kitab kita ini, samalah walaupun solat sunat, qiyamnya, sujudnya, rukuknya, iaitu dikerjakan dengan khusyuk dan khudu'. Apa makna khudu'? Kita dah nyatakan. Khusyuk maknanya kita mengerjakan tak lain tak bukan kerana suatu bentuk pengabdian kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bayangannya kata ulama ialah kita mengerjakan ibadah seolah-olah Allah melihat kita walaupun kita tak melihat Allah. Jadi kita dah nyatakan dulu bagaimana kalau kita semayang, kata Imam Ghazali, kamu umpamakan guru kamu sedang test anak-anak kita yang buat ujian solat, guru dia, ustaz dia ambil markah, bagaimana dia solat, menantu solat depan mak mertua macam mana, mesti cukup lengkap sabdunya, tasydidnya, alhamdulillah cuba semayang seorang. Jadi begitulah bayangannya itu dengan manusia, tapi ini dengan siapa? Kata Imam Ghazali, bayangannya ini dengan Allah. Jadi latihannya macam itulah. Tapi kena buang, kita semayang itu bukan kerana orang, tapi Allah memerhatikan solat kita, bagaimana suatu bentuk persembahan kita yang khusyuk dan khudu'. Seterusnya, dan juga kata tuan kitab kita ini terhadap semua rukun-rukun yang lain. Yang pentingnya tuan kitab kita ini sebut rukun. Yang kita nyatakan di situ ialah 256 tu. Duanya rukun qalbi, iaitu niat dan tertib. Niat dah was-was dah kita dah bincang dulu lah. Tapi masalah was-was ini bila imam dah rukuk boleh pula itu penyakit dia, nama lagi was-was kan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini antaranya kata tuan kitab kita ini, terutamanya perkara rukun. Kalau sekadar perkara sunat sama ada hai'ah atau aw'ad tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan perkara rukun, bila tidak sempurna, wal-iyazubillah, bila tidak sah, maka ia menjejaskan solat yang kamu kerjakan walaupun solatnya adalah sunat. Itulah yang tuan kitab kita nak tekankan. Okey, seterusnya antaranya lagi ialah semua rukun-rukun yang lain, serta apa yang dinyatakan di sini, iaitu jangan sesekali membiarkan syaitan itu bermaharaja lela, iaitu atas dirimu, kerana syaitan tidak ada kuasa sama sekali atas orang-orang yang benar beriman dan orang-orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Tuhan, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena yakin. Sedangkan inilah asasnya, kita dah nyatakan sebenarnya nak datang khusyuk, nak tahu perkara ini ialah dengan ilmu. Sebab itulah kadang-kadang terlalu amat malang bila sahabat kita bila solat, kadang-kadang dia tak dapat beza yang mana rukun, yang mana sunat. Itulah yang menyebabkan solatnya tidak sah. Jadi di sinilah asasnya ilmu. Sebab itulah dalam kaedah mazhab kita Syafi'i sendiri dan mazhab yang lain, tidak ada alasan bila seseorang itu meninggalkan perkara rukun, tiba-tiba bila ditanya oleh temannya, mengapa kamu tidak melakukan sedangkan perkara itu rukun, kata ulama, tetap hukumnya
fa batalat salatuhu, hukumnya batal solatnya. Sebab asas kepada solat, dan kita dah bincang sebelum daripada inilah, atas asas ilmu. Sebab itulah perkara yang perlu diketahui ialah bila cukup syarat wajib solat ialah apa dia? Syarat sah solat. Yang kedua ialah rukun-rukun solat itu perlu kamu ketahui. Apatah lagi yang ini, walaupun yang kita bincang tajuknya solat sunat, tetap juga sama dengan solat-solat fardu yang dikerjakan. Jadi kata tuan kitab kita ini, iaitu hendaklah golongkan dirimu ke dalam kumpulan jamaah ini. Iaitu siapa dia? Mereka yang beriman, mereka yang meyakini bahawa sesungguhnya syaitan tidak akan dapat mengganggu, iaitu bila kamu solat dengan penuh keimanan dan atas asas ilmu tadi. Jadi kata tuan kitab kita ini, iaitu macam mana nak dinyatakan di sini bahawa perlu kita lihat perkara ini. Jadi sebab itulah yang kita sebut bahawa al-ilmu dinun. Ilmu itu salah satu urusan daripada agama. Sebab itulah bab solat itulah yang perlu kita perhatikan, kalau kita nak kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh tuan kitab kita ini. Okey, seterusnya antaranya bagaimana syaitan boleh mempengaruhi, iaitu dan berkuasa ke atas orang-orang yang mematuhinya, dan kepada Allah mereka menyengutukan, maka janganlah memasukkan dirimu ke dalam golongan ini. Jadi kata tuan kitab kita ini, di samping kita kena minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya baca sedikit hadis tentang solat tarawih sebelum kita lihat sedikit, iaitu memperbanyak kebajikan di bulan Ramadan. Jadi ini sebenarnya ulang kaji semula saja. Mungkin hadis ni kita dah pernah baca. Jadi saya ambil daripada hadis, iaitu daripada kitab Mustika Hadis, iaitu sembahyang tarawih. Jadi di mana hadisnya? Jadi disebutkan bahawa sembahyang tarawih dan kelebihannya dalam bab fasal yang ke-9 dalam kitab kita ini, maka tidak dinyatakan. Cuma kata tuan kitab kita ini, asal mulanya solat tarawih ialah hadis daripada an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadisnya daripada ummahatul mukminin, salah seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, Aisyah Umairah. Bagaimana berkatalah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil lail. Iaitu kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini adalah sahih riwayat Bukhari. Kata Aisyah, pada suatu malam dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan, iaitu bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu fasalla fil masjidi, lalu sembahyang di masjid. Jadi kita kena ingat catatan rawi, dia kata fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana rumah baginda sallallahu alaihi wasallam berhampiran dengan Masjid Nabawi, berhampiran dengan Masjid Nabawi. Maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, iaitu untuk apa? Untuk mendirikan solat. Fasalla rijalun bi salatihi fa asbahan nas, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, diikuti oleh beberapa orang lelaki sebagai makmun. Maka fatahaddasu fajtama'a aktsaru minhum fasalla ma'ahu, maka mereka itu berkumpul, lelaki, pada malam yang kedua, serta mereka bersolatlah bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama ada antara sahabat yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di masjid. Begitulah juga kata Aisyah radhiyallahu anha pada malam yang kedua, dan seterusnya. Fa asbahan nas fatahaddasu fa kathura ahli masjid min al-lailah ats-tsalitsah,
maka pada keesokan harinya hebohlah, fatahaddatsun nas, maka menyampailah berita yang solat pada malam pertama dan malam kedua, dia kata Khamis malam solat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan kepada sahabat yang lain. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, faqafara ahlul masjid fil lailah ats-tsalitsah, dan penuhlah orang, iaitu bertambah orang ramai, iaitu sahabat sallallahu alaihi wasallam yang hadir di masjid pada malam yang ketiga. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salatihi, iaitu maka baginda sallallahu alaihi wasallam lalu keluar ke masjid dan solat diikuti oleh sidang jemaah, iaitu para sahabat. Ini malam yang ketiga. Jadi sambung lagi hadis ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma kanat al-lailatar rabi'ah, iaitu setelah sampai pada malam yang keempat, kata Aisyah radhiyallahu anha, maka iaitu beradalah sahabat Nabi, iaitu jamaah semua, tiba-tiba ajazal masjidi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadir pada apa dia, hatta kharaja li salati subhi. Malam yang keempat terlalu ramai berbanding dengan malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ajaza, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar hatta kharaja li salati subhi, sehinggalah salat itu selesai dikerjakan oleh para sahabat, dan Rasulullah hanya keluar pada salat subuh pada paginya. Jadi apa kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma qada, setelah selesai baginda salat subuh berjemaah bersama para sahabat pada paginya, jadi maka berkatalah baginda sallallahu alaihi wasallam, aqbala 'alan nas fatashahhada thumma qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengucap syahadah. Ini cara bagaimana Rasulullah memulakan ucapannya dengan melafazkan kalimah syahadah. Itu samalah dalam kita berkhutbah itu, yang menjadi rukun dengan lafaz syahadahnya. Maka summa qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat sebab apa dia tidak datang pada semalamnya, yang hanya dia datang pada waktu subuhnya, sedangkan malam pertama dia solat berjemaah tarawih bersama sahabat. Pada malam kedua sama juga, pada malam ketiga dan malam keempat Rasulullah tak datang, hinggalah dia hanya keluar pada solat subuh berjemaah. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat baginda sebab mengapa dia tidak mengerjakan dengan perkataannya amma ba'du. Jadi ini bentuk dalam kaedahnya, bila khutbah biasanya imam akan mengucapkan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun apa-apa bentuk selawat, amma ba'du. Ini cara kaedah bagaimana dalam uslub caranya bila berkhutbah amma ba'du. Apa kata sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya fa innahu lam yakhaffa ala makanikum, sebenarnya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak terlindung kepadaku tentang kedudukan kamu sama sekali orang yang taat dan suka berbuat kebajikan. Bagi aku tak jadi hal pun. Sebab apa? Aku tahu kamu, wahai sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in, kamu ini jenis yang melakukan, bila aku buat ketaatan mesti kamu akan melakukan ketaatan, bahkan lebih-lebih lagi. Tapi sebab apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khasyitu an tufrada alaikum, jadi sebenarnya yang aku takuti, khasyah yang aku khawatiri, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku bimbang, aku takut bahawa sembahyang tarawih ini akan difardukan ke atas itu sebab apa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam,
aku tidak keluar mengerjakan bersama kamu pada malam yang keempat. Jadi kata ulama, fatwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi wal amru ala zalika. Kata rawi hadis bahawa itulah dia, kata Imam Zuhri, salah seorang ahli hadis, berkata, iaitu baginda, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang perkara solat tarawih itu berkeadaan demikian tidak dikerjakan dengan berjemaah. Hadisnya sahih. Jadi apa maksudnya? Rasulullah hanya sempat berjemaah tarawih selama 3 malam saja bersama sahabat, iaitu 8 rakaat. Cuma asasnya yang 20 ni mana? Ini ada hadis yang kedua yang akan kita baca. Jadi sebab itulah yang menjadikan 8 itu mereka mengambil, inilah hadisnya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi antaranya ulama hadis menyatakan sampailah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab barulah solat itu dikerjakan dengan jumlah rakaat yang seterusnya. Sebelum daripada itu sahabat mengerjakan solatnya, ada penafsir yang lain, ada yang berjemaah di rumah, ada mengerjakan secara dengan anak isteri, tidaklah secara sebagaimana yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kata Imam Zuhri tadi, fatwuffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah asasnya. Cuma tidak boleh kita nak menyatakan kadang-kadang yang buat 8 dia kata tak ada sebab Rasulullah buat 8. Sebab apa? Ini ada hadisnya. Itulah yang kita nyatakan. Sebenarnya isunya yang buat 8 ke 20 ke tambah dengan witir 3, sebenarnya semua ada hadisnya. Tapi yang jadi masalahnya itulah yang pertikaikan ni sebenarnya dia tak buat lah. Jadi pentingnya di sini. Yang kedua, iaitu daripada Abdul Rahman bin Abdul, iaitu faqala kharajtu ma'a Rasulullah ma'a Umar bin Al-Khattab. Ini hadis yang kedua. Jadi apa dia? Pada suatu hari Abdul Rahman bin Abdul, iaitu aku keluar bersama Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu lailatan fi Ramadan, pada suatu malam di bulan Ramadan, ilal masjid, ke Masjid Nabawi. Maka faizan nas anwa'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi. Maka didapati oleh Sayyidina Umar ada sahabat Nabi yang solat tarawih li nafsihi, secara berseorangan, tidak secara berjemaah di Masjid Nabawi. Jadi apa? Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi. Maka ada juga yang solat secara berjemaah, ada yang solat secara berseorangan, individu, ada yang solat secara berjemaah. Faqala Umar, maka berkatalah Umar Al-Khattab, apa yang Umar sebut, inni ara la wajadtu haula'i ala qari wahidin. Maka kata Umar, adakah lebih baik, dia berkata kepada Abdul Rahman tadi, bagi pandanganku adakah lebih baik sekiranya, apa dia kata Sayyidina Umar, aku fikir kalau aku kumpulkan mereka, iaitu sahabat-sahabat semua ini, iaitu jemaah dalam masjid ini, semuanya berimamkan seorang imam, tentulah itu adalah lebih baik. Jadi kata Umar, bagaimana pendapat aku kalau aku kumpulkan mereka ini, lepas tu aku lantik seorang imam? Maka kata dalam hadis ini, dilantiklah Umar, melantik Ubay bin Ka'ab yang lebih elok suaranya dan seorang yang hafaz. Maka dilantiklah Ubay bin Ka'ab, lalu diarahkan sahabat untuk menuju Ubay bin Ka'ab. Maka kharajat ma'ahu lailata akhari wan nas yusalluna bi salatihi. Maka kata Umar, kata Abdul Rahman tadi, semua sahabat Nabi pada masa itu solat di belakang Ubay bin Ka'ab yang dilantik oleh Khalifah Umar Al-Khattab sebagai imam. Jadi bermula saat itulah, kata ulama hadis, jadi
rakaat yang dikerjakan ialah sebanyak 20 rakaat. Dan di akhir hadis itu Umar berkata apa dia? Faqala Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matul bid'atu hadhihi. Hadis ini menjadi perdebatan. Sebab apa? Umar berkata, iaitu apa dia? Yang demikian inilah, kata Umar, satu-satunya perbuatan bid'ah yang baik. Inilah satu perbuatan bid'ah yang baik. Jadi kita dah faham sebab ada satu pandangan kadang-kadang bila disebut bid'ah ni semua al-bid'atu dalalah wa dalalatu finnar. Bid'ah bendanya semua dalalah. Jadi inilah hadis salah satunya antaranya ulama berhujah bahawa walaupun kadang-kadang Nabi tak buat, tapi bila sahabat buat, ini adalah khulafa ar-rasyidin al-mubasysyirin bil jannah, maka inilah asasnya ulama menyatakan. Antaranya Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali menyatakan rakaat bagi tarawih ialah 20, disunatkan secara berjemaah. Mengambil apa dia? Intibah, mengambil apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi sebelum daripada itu memang Rasulullah buat sekadar 8, hanya 3 malam saja melakukannya di Masjid Nabawi. Dan hinggalah sampai kepada zaman Umar, maka dikumpulkan. Jadi inilah pandangannya ulama. Jadi masalahnya nak buat 8 pun buat, nak buat 20 pun buat. Cuma pentingnya tadi menyempurnakan segala rukun, segala sunat. Tidak jadi isu Cuma ada satu lagi pandangan mazhab, iaitu mazhab Maliki mengerjakan solat tarawih ditambah lagi 36 rakaat. Jadi itu solat Maliki, mazhab Maliki. Jadi yang kita selalu jumpanya mungkin 8 tambah dengan witir jadi 11, ataupun 20 tambah dengan witir jadi 23. Jadi semuanya ada hadisnya. Jadi asas kepada apa yang kita nak nyatakan di sini ialah untuk kita maklumi bahawa apa yang kita kerjakan sebenarnya semuanya adalah berdasarkan dalil. Tak boleh seorang itu berhujah orang yang melakukan sekian banyak itu adalah bid'ah. Sedangkan kalau kita ambil di sini apa yang dinyatakan ialah dia sebab apa yang dilakukan oleh al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin itu juga dikira sebagai amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak jadi masalah. Cuma itulah kaedahnya. Kembali kepada tadi kata tuan kitab kita ini, yang perlu diperhatikan ialah apa dia? Menyempurnakan segala perkara yang menjadi rukun dalam solat, terutamanya rukun yang berbentuk qauli dan rukun yang berbentuk fi'li. Kerana terlalu amat ramai mereka yang jahil mencuaikan apa semua yang dinyatakan ini. Jadi rasanya apa yang dinyatakan oleh tuan kitab kita ini jelas sebenarnya berdasarkan apa yang dinyatakan dalam hadis, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat hidupnya menyatakan kepada sahabat baginda, ialah di antara yang dinyatakan sebagai sunat muakkad. Jadi kalau kita lihat, kita hari ini dah 8 Syaban, ada lagi bagi 22 hari, 21 hari lagi. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita nak kerjakan di sini ialah kita dipanjangkan usia dan diberkati usia kita untuk berada pada suatu bulan yang kita nyatakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah usia kami ini dan untuk kami sampaikanlah kepada bulan Ramadan yang dimuliakan. Okey, jadi itu hadis sedikit kita ambil tajuk saja. Dan berikutnya, memperbanyak kebajikan di bulan Ramadan. Jadi kata tuan kitab kita ini, perbanyakkanlah amal ibadah, iaitu dan antaranya kata tuan kitab kita ini, tajuk kita ini sebenarnya kesinambungan daripada untuk nak menghidupkan bulan Ramadan, ihya Ramadan. Apa dia caranya? Tak dapat tidak yang kita nyatakan bahawa Ramadan merupakan bulan ibadah. Jadi sebab itulah tuan kitab kita ini gunakan bahawa perbanyakkanlah amal ibadah dan perbuatan yang baik di bulan Ramadan sekadar kemampuan. Jadi lebih-lebih lagi yang kita dah nyatakan, terlalu amat malam bila seseorang itu tibanya Ramadan, maka tidak ada beza Ramadan dia dengan bulan-bulan yang lain
Jadi itu merupakan seorang yang tidak nak mendapat keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa dia? Kerana kelebihan bulan itu ialah bulan Ramadan, dan kerana semua ganjaran Tuhan pada bulan itu adalah digandakan. Sebenarnya insya-Allah kita akan akhiri dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita sebelum ni dah baca sedikitnya, iaitu bagaimana sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya samalah seperti orang yang berbuka itu dari segi pahalanya. Jadi hadis itu lagi disambung dengan perkataan ini, iaitu apa dia? Amalan yang dikerjakan pada bulan Ramadan digandakan. Amalan sunat digandakan sebagai amalan wajib, dan amalan wajib itu digandakan lagi seakan-akan 70 gandaannya amalan wajib pada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Kerana kita dah nyatakan ini adalah bulan yang Allah muliakan, ya. Jadi kata tuan kitab kita ini, sebab apa? Digandakan sembahyang pahalanya yang banyak, dan antaranya ialah kedudukan seseorang itu, iaitu melakukan segala yang baik. Jadi nak nyatakan di sini kata tuan kitab kita ini, apa yang kita nak nyatakan ialah sebenarnya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon itulah dia. Jadi mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita nyatakan di sini, iaitu ya Allah, maknanya berkatilah usia yang kita masih ada ini. Mungkin mudah-mudahan dengan Allah panjangkan usia kita, kita dapat lagi bersama berada di bulan yang Allah muliakan, yang digandakan dengan amalan kebajikan. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu lepas. Tak ada minggu sekali lagi, minggu cuti yang kedua pada hari Senin. Itu mungkin minggu terakhir kita lah sebelum Ramadan. InsyaAllah kita habiskan dengan tajuk, iaitu memperbanyakkan kebajikan di bulan Ramadan dan sedikit keutamaan bulan Ramadan 10 daripada malam terakhir. Dan kita refresh balik suatu doa yang mungkin dah terberi sebelum daripada ini. InsyaAllah kita akan beri balik, iaitu Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan antaranya ialah Allah menggesa melalui hadis Rasulullah SAW, khaslatani, dua kelebihan antara yang aku janjikan ialah perbanyakkanlah doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi itu antara dua doa yang insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang akan datang ini, untuk kita tawakuf sekejap dan sekiranya dipanjangkan usia kita untuk berada pada bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sekadar untuk malam ini. Rasanya mungkin kita adalah sedikit pencerahan ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semuanya adalah berdasarkan apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan sekadar menjadi suatu adat, tetapi kita dapat upgrade dia, dapat tingkatkan dia menjadi suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah sekadar ini. A'udzubillahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل منكم